Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tutorial pada hari ini akan membincangkan tajuk berkenaan Al-Am dan Al-Khas. Saya Farah Hanisa binti Azrin dan nombor matrik IIM 180009, manakala sahabat saya Adriana binti Abu Bakar IIM 180001. Al-Fas min haisu wada'aha lidilala ala syumul wa adamu. تنقسم إلى ثلاثة: العام، الخاص والمشترك. Fi hadha yaum, kami akan membincangkan dua saja, iaitu al-am dan al-khas. Baiklah, yang pertama sekali kita akan membincangkan berkenaan dengan takrif al-am. Dari sudut bahasa, al-am adalah asyumul ataupun menyeluruh. Dari sudut istilah, dia adalah al-fas al-mustarik lima yaslih lahu daf'an wahidah yastariku jami' al-afrad allati yantabiq 'alaiha dhalikal ma'na biwad'in wahid. Okey, apa yang disampaikan dalam takrif untuk istilah ni adalah lafaz yang meliputi keseluruhan makna yang sesuai dengannya berdasarkan satu perkataan. Okey, secara jelasnya, lafaz-lafaz al-am ni dia mempunyai satu perkataan, dan dalam satu perkataan tu dia mempunyai maksud yang menyeluruh, ataupun dia mempunyai maksud yang tidak terbatas. Seterusnya ada alfaz al-umum, ataupun lafaz-lafaz yang terdapat dalam am. Okey, yang pertama adalah mufrad bila istirakiah atau idhafiyah. Maksudnya lafaz mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam istirakiah ataupun dengan idhafah. Okey, untuk contoh pertama adalah alif lam istirakiah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, innal insana lafi khusr. Perkataan al-insan adalah am kerana dia adalah mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam istirakiah. Walaupun lafaz tersebut dalam bentuk mufrad, tapi ia menunjukkan secara umum iaitu semua manusia berada dalam kerugian. Begitu juga dengan idhafah, yang mana perkataan nikmat Allah itu dia mempunyai maksud am kerana mufrad yang dimakrifahkan dengan idhafah. Seterusnya adalah jamak bilam istirakiah atau idhafah. Okey, untuk yang ini dia dari sudut jamak pula. Kalau yang tadi mufrad. Okey, untuk jamak ni, contoh bagi alif lam istirakiah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana perkataan al-mutallaqat yang membawa maksud jamak yang dimakrifahkan dengan alif lam istirakiah. Maksudnya dekat sini, setiap isteri yang diceraikan wajib untuk menahan diri, iaitu daripada berkahwin selama 3 kali suci. Maksudnya al-mutallaqat kat situ adalah jamak yang dimakrifahkan dengan alif lam istirakiah. Begitu juga untuk jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah. Okay, sebagai contoh firman Allah SWT, yang mana perkataan auladikum. Okay, auladikum tu adalah jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah. Maka dia adalah salah satu daripada lafaz am di bawah jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah. Seterusnya, lafaz yang memberi maksud seluruh, semua, setiap ataupun sekalian ataupun apa-apa maksud yang tidak khusus, dia secara umum. Okey, dari sudut bahasa Arabnya, contohnya kullu, jami', kafah, ma'syarah. Okey, yang pertama adalah kullu. Qauluhu ta'ala dari surah Al-Imran ayat 185, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Memberi maksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tiap-tiap ataupun kullu tersebut dia mempunyai maksud yang luas dan dia tidak spesifikkan untuk golongan mana ke, untuk siapa ke, tak. Macam tu. Seterusnya adalah jami', daripada surah Al-Baqarah ayat 29, al-ard jami'an. Okay, dekat situ maksud dia adalah semua, jami'an, semua, dan dia tidak spesifik. Seterusnya adalah kafah. Okay, kalau untuk kafah pun dia memberi maksud semua dari surah Sabah ayat 28, qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafah linnas. Maksudnya kat situ semua umat manusia. Dia tak spesifik lah, dia tidak ada pengkhususan dekat situ. Last sekali adalah ma'syarah, daripada surah Al-An'am ayat 130, qaulu ta'ala ya ma'syarah, yang memberi maksud sekalian
wahai sekalian jin dan manusia. Perkataan sekalian kat situ pun dia tidak mempunyai penghususan untuk mana-mana golongan, dan dia terbuka juga meluas. Seterusnya adalah isim syarat. Isim syarat ni contoh yang diambil adalah man dengan aina. Contoh pertama ialah man daripada surah Al-Baqarah ayat 197, faman syahida minkum, iaitu perkataan man yang memberi maksud sesiapa dari antara kamu. Perkataan sesiapa tu dia adalah lafaz kerana ia adalah isim syarat. Seterusnya adalah aina, yang mana maksudnya adalah di mana-mana juga kamu berada, maut akan mendapatkan kamu, ataupun ajal akan tiba, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Dari surah An-Nisa ayat 78. Perkataan aina dekat situ adalah juga kerana dia adalah isim isyarah. Kita pergi kepada anwa' al-am. Anwa' al-am ni terbagi kepada 3. Kita pergi yang pertama, iaitu am yuradu bihi umum qat'an. Maksudnya am yang umum secara qat'i. Am yang terdapat qarinah ataupun petunjuk, qarinah adalah petunjuk yang menafikan penghususannya ataupun takhsis. Sebagai contoh dari surah Al-Hud, yang memberi maksud, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semua itu tersurat di dalam kitab ataupun Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Ayat ini dia menetapkan sunatullah yang tidak menerima perubahan. Maka ayat ini dia kekal bersifat umum dan ia merangkumi kesemua makna ataupun afradnya atau bahagian-bahagiannya secara berterusan dan berkekalan. Itu yang dimaksudkan untuk am yang qat'i. Seterusnya yang kedua adalah am yang takhsis. Am yang bermaksud khusus ini adalah am yang disertai dengan qarinah yang menafikan ia berterusan dalam keadaan umum. Dia tak sama macam tadi. Kalau yang ni dia disertakan dengan qarinah, tapi kalau yang tadi tu dia terdapat qarinah yang menafikan kekhususan. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Imran ayat 97, yang mana maksud dia, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Firman Allah Ta'ala daripada perkataan man istata' tu, dia menunjukkan bahawa yang dikehendaki dengan am iaitu Anas, ialah mereka yang mampu. Dan maka dia tidaklah merangkumi mereka yang tidak mampu, contohnya seperti kanak-kanak dan orang-orang gila pada peringkat permulaan lagi. Itu contohnya lah. Seterusnya adalah al-am al-mutalaqah ataupun am mutlak. Dia merupakan lafaz am yang tidak mempunyai tanda atau dalil yang boleh mengkhususkannya. Am mutlak ni dia boleh dibagikan kepada dua, iaitu qat'i dan zanni. Tapi secara umumnya dia adalah lafaz yang tidak mempunyai tanda atau dalil yang boleh mengkhususkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksudnya adalah, dan janganlah kamu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Perkataan kat situ dalam ayat tu ada perkataan mimma, yang mana dalam ayat di atas adalah am yang mutlak secara qat'i kerana ia menunjukkan setiap yang tidak sebut nama Allah adalah haram dimakan. Begitu. Seterusnya kita tengok kepada slide al-khas. Al-khas lughatan mushtaq minal khusus wa huwa al-infirad wa qata'at ishtirak. Dia adalah pecahan daripada khusus, wa huwa al-infirad wa qata'at ishtirak, dan ia adalah satu sendiri, wa qata'at ishtirak, terhindar daripada mushtarak. Maksud dekat sini dia
dia makna dia tu adalah makna dia yang tetap, yang tidak ada lagi makna-makna yang lain. Istilahan al-lafzu al-mawdu' lidilalah ala makna wahid ala sabil al-infirad. Itu ala makna wahid ala sabil al-infirad. Dia ada hanya maksud dia adalah maksud dia yang satu je. Dia tak ada pun maksud-maksud yang lain. Kemudian wal murad bil wahid a'amun min ayyakun mawdu'an di syakhsin wahid ka Ahmad wa Fatimah, mawdu'an lin naw ka rajul imra'ah syah manzil, mawdu'an lil jins insan haiwan al asma'ul a'dad ka asyara, ithna asyar, thalatha asyar dan lain-lain. Kemudian al-khas yadullu ala ma'nahu qat'an. Khas ni adalah makna yang qat'i, makna yang pasti. Sebagai contoh, dalam Allah berfirman yang bermaksud maka bayaran dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin. 10 kat situ adalah khas. Yang tadi kan al-asma'ul a'dad, jadi dia adalah khas dan makna dia adalah pasti. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dan wajib ikut. Kemudian waqad yaradu al-khas bi sirah al-itlaq atau at-taqyid atau an-nahi atau al-amar. Khas ni boleh jadi dalam sirah itlaq atau taqyid, ini mutlak muqayyad, ataupun an-nahi atau al-amar. Mislu an-nahi wala taqtulu an-nafs allati haramallahu bil haqq. Contoh untuk nahi wala taqtulu an-nafs. Perkataan la kat situ adalah nahi, yang mana haram untuk kita membunuh orang lain. Mislu al-amar, contoh untuk suruhan yang memberi maksud wajib untuk kita ikut. Contoh wa aqimus salah wa atuz zakah, perintah untuk menunaikan solat dan menunaikan zakat. Jadi wajib kat situ. An-nahi memberi maksud haram untuk dilakukan dan al-amar memberikan maksud wajib untuk dilakukan. Okey, slide seterusnya takhsisul am. Takhsis lughatan min masdar khasasa asy-syai' takhsisan, istilahan ja'ala asy-syai' khasan atau ja'ala asy-syai' dha khususiyah, menjadikan sesuatu itu khas. Yang mana maksud dia adalah daripada ayat am, kita menjadikan daripada ayat am tu dia dijadikan khas. Sebab itu dinamakan takhsisul am. Huwa ikhraj juz'u mimma yatanawaluhu al-am, mengeluarkan sebahagian daripada am tersebut untuk dijadikan khas. Okey, itu maksud dia. Jadi takhsis al-am ni ialah penjelasan untuk mengeluarkan sebahagian yang ditunjukkan am. Kita keluarkan yang kita keluarkan untuk ditaksiskan. Dan lafaz am ni terbahagi kepada dua, iaitu am yang boleh ditaksis dan am yang tidak boleh ditaksis. Hal ini disebabkan wujudnya satu dalil yang lain yang akan menunjukkan bahawa ia akan ditaksis. Ulama Hanafiyah berpendapat bahawa yang boleh mentaksis lafaz am ialah lafaz yang berdiri sendiri bersamaan dalam satu masa serta mempunyai kekuatan yang sama dilihat dari segi qat'i dan zoninya. Yang mana yang maksud dua dalil am dan dalil khas tersebut datang pada masa yang sama, jadi boleh untuk ditaksiskan. Tapi menurut jumhur ulama, taksis boleh terjadi secara muttasil atau munfasil, sama ada ayat tersebut datang dalam satu masa ataupun tidak. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Kaifa yakunu at-takhsis atau ma hiya al-mukhassasat. Innal mukhassasat kathirah muttasilah atau munfasilah. Macam yang saya cakap tadi, jumhur ulama membahagikan takhsis kepada dua, iaitu muttasilah dan munfasilah. Kita tengok kepada yang pertama dahulu, at-takhsis bin nas al-munfasil. Annahu idza kana hunaka nas'an fa innaka takhsusuhu bin nas akhar khas. Jika adanya satu nas yang am dan ia ditaksiskan dengan nas yang lain yang bersifat khas. Jadi dua jenis. Jadi dua nas ni adalah nas yang berbeza. Nas yang dia bukan duduk sekali, dia terpisah. Means dia ada dua ayat. Okey. Seterusnya kita tengok taksis Al-Quran. Al-Quran. Kita tengok ayat yang pertama.
wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang bermaksud dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Dan ayat ini ditaksiskan dengan ayat keempat daripada surah At-Talaq yang wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun, yang bermaksud dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sehingga mereka melahirkan kandungan. Jadi kita tengok kat sini ayat yang pertama, dan wal mutallaqat yatarabbasna, dan para isteri yang diceraikan. Jadi diumum kepada semua isteri yang diceraikan, dan, dan termasuk untuk wanita-wanita yang hamil ni. Jadi kemudian turunnya ayat Al-Quran untuk mengkhususkan tempoh iddah bagi wanita yang hamil, iaitu waktu iddah mereka itu ialah sehingga melahirkan kandungan. Ini yang dinamakan taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Taksis ayat Al-Quran, suatu ayat Al-Quran yang am ditaksiskan dengan ayat Al-Quran yang lain yang bersifat khas. Seterusnya kita tengok taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi ayat pertama ni daripada surah An-Nisa ayat 11, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan. Ayat tersebut dia bersifat am, yang mana dia termasuk dengan anak orang kafir. Maka datangnya hadis untuk menghususkan ayat tersebut. La yarithu al-muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim. Tidak boleh mewarisi muslim dengan kafir, dan tidak boleh juga mewarisi antara kafir dengan muslim. Jadi yang mana yang ayat Quran tadi dia bersifat umum, yang dia termasuk juga dengan anak yang kafir. Jadi adanya hadis yang memberitahu bahawa tidak boleh mewarisi antara orang kafir dan muslim, dan begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang dinamakan taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Kemudian kita tengok taksis As-Sunnah dengan Al-Quran. La yakbalullahu salatan ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat antara kamu ketika berhadas sehingga kamu berwuduk. Hadis tersebut adalah umum dan termasuk dalam keadaan tiada air, yang mana maksud dia Allah tak akan menerima solat antara kamu jika kamu berhadas sehingga kamu berwuduk. Jadi dia umum, dia tidak menceritakan tentang keadaan bila mana tiada air. Kemudian turunlah ayat daripada Al-Quran, in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih. Kat sini dia mengkhaskan dalam keadaan bila mana tidak mendapat air, maka Allah membenarkan untuk bertayamum. Ini adalah taksis As-Sunnah dengan Al-Quran. Seterusnya kita tengok untuk taksis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Jadi hadis yang pertama, fi masaqat as-sama'ul ashar, yang bermaksud tanaman yang dengan siraman hijau zakatnya adalah 1/10, 10%. Jadi hadis tersebut ditaksiskan dengan hadis yang lain, laisa fima duna khamsah aw suqin sadaqah, tidak wajib zakat tanaman yang kurang daripada 5 wasak. Yang tadi hadis yang pertama tadi dia untuk semua tanaman. Jadi yang kedua ni tidak wajib untuk tanaman yang kurang daripada 5 wasak. Ini adalah taksis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang akhir untuk taksis munfasil ialah taksis dengan kias. Li al-wajib yahillu arduhu wa uqubatihi, menunda-nunda bayaran bagi orang yang mampu halal dilanggar kehormatannya dan boleh dihukum. Jadi hadis tersebut ialah umum, yang mana dia termasuk untuk kedua-dua orang ibu bapa. Kemudian ayat ini ditaksiskan untuk mengkhususkan bahawa ia tidak termasuk dengan kedua ibu bapa, dan dikiaskan dengan ayat fala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua-duanya perkataan
tidak boleh memukul, melanggar kehormatan orang tua adalah hasil kias dari larangan bercakap terhadapnya, kerana memukul atau melanggar kehormatan lebih teruk daripada mengucapkan kepada kedua-dua orang tua. Seterusnya kita tengok slide at-takhsis bin nas al-muttasil. ما لا تستقل بنفسها بل تكون متصلة بالنص المشتمل على العام وجزءا منه لأن معناها يتعلق باللفظ ما لا تستقل بنفسها بل تكون متصلة. Dia berada dalam satu ayat yang sama dengan ayat yang am. Ayat khas dan ayat am tu berada dalam satu ayat yang sama. Dan at-takhsis bin nas al-muttasil ni ada 5, terbahagi kepada 5, dan kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, al-istisna. Contoh ayat, innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat, yang bermaksud sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Istisna bermaksud pengecualian. Jadi kita nampak kat sini dalam ayat ni ada yang bermaksud kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dengan adanya kalimah illa di situ, illal ladzina amanu wa amilus solihat, jadi dengan adanya kalimah illa di situ memberi pengecualian dan penghususan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal insan lafi khus. Ayat dekat situ adalah satu ayat yang umum. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat itu adalah umum. Kemudian ditaksiskan dengan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Perkataan illa tu menghususkan bahawa orang-orang beriman dan beramal soleh itu tidak berada dalam kerugian. Seterusnya kita tengok untuk contoh asyarat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha, yang bermaksud dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu mengkehendaki islah. Dalam ayat tersebut dimaksudkan lebih berhak merujuk kepada isterinya dalam masa iddah, tetapi dengan syarat rujuk itu adalah untuk islah, untuk kebaikan. Jadi ayat yang maksud dia dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, dalam masa rujuk, itu adalah ayat yang umum, tapi dikhaskan dengan syarat jika mereka para suami itu mengkehendaki islah. Jadi dekat sini dia taksiskan kalau nak rujuk mestilah untuk tujuan islah. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga untuk sifat. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, dan barang siapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Dekat sini sifat. Jadi sifat yang menghususkan hamba sahaya dalam ayat ini adalah mukmin. Hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, yang mempunyai sifat beriman. Itu adalah taksis dekat situ. Okay, seterusnya slide yang terakhir, al-ghayah ialah kesudahan. Kita tengok contoh ayat, wala taqrubuhunna hatta yatuhun, dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci. Lafaz hatta dekat sini dia menghususkan bahawa boleh didekati setelah suci. Kalau tak boleh kan. So lafaz hatta tu dia menghususkan bahawa mereka boleh didekati setelah suci. Seterusnya yang akhir sekali adalah badal al-ba'du minal kul, sebahagian ganti keseluruhan. Contoh ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang bermaksud mengerjakan haji adalah kewajipan terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lafaz man istata'a, bagi orang yang mampu, man istata'a, bagi siapa yang mampu, menggantikan lafaz umum yang sebelumnya. Dan ayat ini telah menghususkan bahawa haji kepada orang yang berkemampuan.
walaupun haji itu wajib.